Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dan ini adalah Buletin Awani Khas di mana kami menelusuri perjalanan terakhir Tun Hajah Rahah Tan Sri Muhammad Noor untuk pulang ke negeri abadi. Sepanjang pagi tadi kami memberikan perkembangan terkini. Pertamanya Firdaus Azil dari sejak pagi tadi bersama dengan anda untuk memberikan liputan dan juga gambaran terkini di Masjid Ar-Rahah di Kampung Kerinci, Kuala Lumpur di mana penghormatan terakhir dilakukan di situ dan ini adalah visual yang anda dapat lihat di kaca TV sumber dari Facebook Datuk Seri Najib Tun Razak. Beberapa orang kenamaan memberikan penghormatan terakhir sejak awal pagi tadi di mana antara yang terawal tiba pada di sebelah pagi tadi ialah bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarhamah Tun Rahah Muhammad Noor, di mana Tun Dr. Mahathir Mohamad tiba sekitar jam 9.03 tadi dan antara yang hadir dan juga mencemaduli berangkat untuk memberikan penghormatan terakhir ialah Sultan Selangor Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah bersama dengan Tengku Permaisuri Selangor, Tengku Permaisuri Nur Rashikin dan juga turut berangkat hadir sama untuk memberikan penghormatan terakhir ialah Sultan Perak Paduka Seri Sultan Muizzuddin Nazrin Shah. Dan antara kenamaan lain juga yang dimaklumkan oleh Firdaus sebentar tadi yang turut memberikan penghormatan terakhir ialah Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak iaitu Tun Pihin Taib Mahmud dan juga isteri. Dan saya juga difahamkan ramai lagi antara ahli-ahli politik dan juga ahli-ahli kenamaan dan juga rakyat jelata yang turut sama merasai kesedihan memberikan penghormatan terakhir kepada jenazah Tun Rahah Muhammad Noor. Dan antara yang juga memberikan penghormatan terakhir sebentar tadi saya difahamkan ialah yang di-Pertua Dewan Negara iaitu Tan Sri Dr. Rais Yatim. Dan Tan Sri Dr. Rais Yatim bersama dengan saya di talian pada ketika ini. Assalamualaikum, salam sejahtera Tan Sri. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Astro Awani pada jam ini. Tan Sri antara individu yang sempat memberikan penghormatan terakhir di Masjid Ar-Rahah sebentar tadi. Mungkin Tan Sri dapat ceritakan mungkin secara peribadi bagaimana Tan Sri mengenali Allahyarham Tun Rahah, kalau dapat Tan Sri kongsikan. Waalaikumsalam, Saudara Aziz. Secara pribadinya tentu sekali lantaran saya tergolong kepada insan yang bersama-sama dengan Tun Dr. Mahathir dan juga Tengku Razali pada tahun 74 dapat menggarap beberapa imbasan kembali berhubung dengan Allahyarham Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kita yang kedua, dengan isteri kesayangan Allahyarham iaitu Puan Rahah, sekarang Allahyarhamah. Sukar bagi kita untuk membuat satu kesimpulan yang tepat ataupun yang bernas, tetapi ada beberapa liku yang harus boleh kita sahami bersama. Yakni yang saya kenal Puan Rahah Allahyarhamah adalah seorang yang sangat cekal dalam menghadapi cabaran hidup. Saya masih ingat bagaimana beliau sebagai seorang isteri telah dapat menghadapi cabaran umum dan cabaran spesifik semasa meninggalnya Tun Razak dari penyakit leukemia. Beliau seoranglah yang terpaksa menjaga, memelihara dan mendidik anak-anak. Salah seorang daripadanya bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Pada masa itu saya Setiausaha Parlimen di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan apabila Tun Abdul Razak menghembuskan nafas terakhir, terasa oleh saya bahawa keseorangan nampaknya Allahyarham Puan Rahah pada masa itu terus menerus duduk di Seri Perdana namanya dan dikatakan bagi pihak keluarga membimbing anak itulah yang merupakan sumbangan yang paling ketara beratnya kepada beliau. Kedua, pada masa sama beliau pernah mengendalikan kerja-kerja berterusan sama ada menerusi Girl Guide ataupun Pandu Putrinya ataupun
bersama dengan para isteri menteri dan pemimpin untuk melaksanakan program-program kebajikan yang lain. Beliau bukan seorang yang boleh dikatakan peramah, tetapi apabila sudah kenal dengan sifat beliau dari dekat, Tun Puan Raha merupakan seorang yang sangat lemah lembut dan boleh berterus terang dan sangat analytical pandangan beliau terhadap hidup. Salah satu yang saya masih ingat ialah berhubung dengan bagaimana isteri kepada seorang Perdana Menteri menghayati kehidupan. Dan saya masih ingat kata beliau, kita seperti kata adat harus selangkah di belakang dan sehiris di bawah bahu sang suami. Kata-kata beliau ini sejurus sama dengan kata-kata adat yang meminta si isteri bertindak, melaksanakan tugas dengan hemah tetapi tidak menonjol lebih pada suami. Ini yang saya dapati satu pengajaran yang para isteri pembesar-pembesar harus pikul dan nikmati serta hayati. Selain daripada itu, hanya dapat saya katakan cermatnya beliau menjaga kewibawaan keluarga. Ini sukar nak kita tandingi. Beliau tidak suka kepada publicity dan tidak mengambil berat tentang sama ada namanya disebut ataupun tidak. Namun nilai sifat-sifat murni yang ada pada beliau tetap tersohor. Semasa kita merasmikan Rumah UMNO yang sekarang digelar sebagai PWTC itu, Tun Puan Raha memainkan peranan penting sebab beliau salah seorang yang menghubungi beberapa pihak di Johor untuk mengemukakan sumbangan serta catatan-catatan sejarah menerusi archival material ataupun bahan-bahan arsip untuk UMNO Johor dijadikan sebagai pratanda kepada bangunan baru UMNO yang ada. Dan saya kerap bertemu dengan beliau sebagai salah seorang belia masa itu yang muncul dalam politik Negeri Sembilan, diasuh oleh Tun Razak, dan saya kerap kali membawa bahan-bahan bacaan untuk beliau semasa beliau berada di rumah UMNO di Jalan Tunku Abdul Rahman. Pada masa itu, Allahyarham, Tun Puan Raha merupakan seorang jelitawan dan seorang isteri yang sangat dedikasi tetapi bermain peranan di belakang suaminya. Tan Sri, kalau dapat saya tanyakan kepada Tan Sri, mungkin ada perkara ataupun pengalaman peribadi secara terus bersama dengan Allahyarham Tun Raha ketika Tan Sri menyatakan tadi 70-an Tan Sri masih lagi di peringkat pemuda, anak muda yang masuk politik. Jadi apabila bertemu dengan Tun Raha dan juga secara langsung bersama dengan Allahyarham Tun Razak pada ketika itu, mungkin ada pengalaman peribadi pertama kali yang masih Tan Sri ingat komunikasi bersama dengan Tun Raha pada ketika itu? Ya benar, saya baru sebagai graduan dari Universiti Singapura, Tun Razak menjemput saya untuk bersama-sama dengan beberapa orang pemimpin pemuda masa itu di Sri Taman namanya, iaitu yang sama dengan Sri Perdana pada hari ini. Apabila kami berada di bilik perbincangan, Tun Raha membawa satu buku yang dalam tulisan Jawi dan menunjulkan kepada kami supaya Arkib Negara mengambil berat tentang cerita berhubung dengan perjuangan wanita di Johor Bahru. Jadi saya yang memang berminat dalam soal arkib dan penulisan sejarah, ambil bahan itu, jadikan rencana utama dalam majalah Mastika Utusan Melayu. Tak silap saya, ia keluar pada tahun 75 dan di situ saya dapat membuat penilaian bahawa Tun Puan Raha yang kita ketahui mempunyai perasaan dan juga penilaian mendalam
berhubung dengan bahan kearkiban dan dengan itu tidak silu walaupun kepada seorang muda seperti saya masa itu menjelmakan bahan itu Waimah di depan suaminya. Dan saya masih ingat Tun Razak kata buatlah apa yang boleh sekiranya rencana itu boleh menimbulkan rasa cinta terhadap perjuangan bangsa dan juga untuk negara. Saya terus berbuat sedemikian dan salinan rencana ini dengan gambar tu Puan Rahas sekali saya berikan kepada Datuk Abdullah Ahmad Badawi yang kita tahu menjadi Perdana Menteri kita sebelum Datuk Seri Najib. Tan Sri Rais, ketika kita sedang berbual dan juga mengenang Allahyarham Tun Rahah ini, sebentar tadi kami paparkan visual langsung dari Masjid Ar-Rahah di mana jenazah Allahyarham Tun Rahah sedang dimasukkan ke dalam keranda. Sekiranya kita ada visual itu sebentar lagi, kami akan kongsikan semula sambil saya berbual bersama dengan Tan Sri Rais Yatim yang di-Pertua Dewan Negara. Tan Sri, apabila kita bercerita mengenai kekuatan Tun Rahah pada 1976 setelah pulangnya Tun Abdul Razak ke rahmatullah, figura dan juga ketabahan Tun Rahah itu menjadi satu ikonik ataupun satu suri tauladan yang baik kepada seluruh rakyat Malaysia. Malaysia menangisi pemergian Tun Razak pada 14 Januari 1976 itu, akan tetapi Tun Rahah kekal tenang di sepanjang istiadat pengkebumian negara pada ketika itu. Dan saya masih ingat dalam satu dokumentari, dalam satu temu bual bersama dengan Datuk Seri Najib Tun Razak dan juga adik-beradik yang lain, mereka mengatakan bahawa mereka tidak berbual panjang dalam kapal terbang dalam perjalanan pulang membawa jenazah Tun Razak dari London ke Kuala Lumpur pada ketika itu. Dan juga Tun Rahah memainkan peranan yang cukup penting untuk keluarga Tun Razak pada ketika itu, kerana tidak lama selepas pemergian Saya kena pergi ke istana, Saudara Razul. Jadi kalau boleh saya rentas sedikit. Boleh teruskan, Tan Sri. Rentasan saya ialah, tadi saya sebut Allahyarham merupakan seorang yang stoical ataupun yang tabah. Jadi sumbangan beliau terhadap negara adalah menunjukkan beliau seorang yang tahan lasak, tahan uji dan tahan stres. Jadi dalam suara yang kita ketengahkan ini, jasa beliau yang besar ialah menunjukkan kewibawaan tahan inilah dalam keluarga dan untuk ditonton ramai oleh khalayak. Ini nilainya tinggi dan bagi kita sebagai pemerhati yang lama dan baru harus mencari bernasnya benih ini supaya lagi ramai rahah yang akan muncul di kalangan kita. InsyaAllah ini akan terkabul. Tan Sri tadi menyebut mengenai buku yang diberikan untuk diarsip dan sebagainya, dan generasi pada hari ini perlukan sumber dan juga penceritaan untuk mengangkat elemen dan juga nilai-nilai yang ada oleh figura-figura seperti Allahyarham Tun Rahah. Bagaimana kita bertanggungjawab, Tan Sri, untuk bercerita, untuk mendokumentasikan sumbangan jasa Tun Rahah ini, Tan Sri? Boleh, kita mesti pecahkan dulu enigma atau masalah tak gemar membaca. Jadi sekarang anak-anak kita gemar hanya melihat paparan, menerusi phone tangan, phone bimbit. Perlu ada kecintaan membaca semula. Jadi sejarah kita, kegemilangan pemimpin kita dan indahnya tingkah laku figura-figura kita tertentu menerusi bacaan. Oleh yang demikian, harus kita pupuk ini menerusi jalan di bawah pendidikan dan ruang-ruang di bawah pendidikan. Selain daripada pemimpin politik juga memberi contoh bahawa cintakan kepada rekod. Sekarang ramai orang tidak mahu menilai rekod dan tidak mahu menyebut banyak jasa pemimpin kita. Kita selalu terlopong melihat gejala-gejala yang negatif tetapi tidak cuba mengatasinya. Jadi dalam jurusan ini saya rasa jasa Puan Rahah harus digilap semula sebagai seorang ibu matali, seorang isteri matali dan cari grafiknya semula, strukturkan supaya kita di Malaysia mempunyai
mulia isteri-isteri tertentu dan indah kelakuan mereka dalam membimbing masyarakat keluarga dan juga masyarakat yang lebih besar. Terima kasih.